Assalamualaikum, jumpa lagi kita pada pembelajaran pada kali ini. Kita akan membincangkan subtopik 1/3 iaitu pemadam kebakaran. Sebagai permulaan, mari kita lihat apakah faktor-faktor yang terlibat dalam suatu pembakaran. Perhatikan, pembakaran hanya akan terjadi dengan kehadiran 3 faktor berikut. Pertama, bahan api, gas oksigen dan ketiga, tenaga haba sebagai pencetus kebakaran. Maknanya, minyak atau gas yang terdedah di udara yang mengandungi oksigen tidak akan terbakar tanpa cetusan api. Dan kayu yang sedang terbakar akan padam apinya tanpa kehadiran oksigen. Perhatikan gambar kebakaran berikut. Ngeri kan? Apa yang boleh kita lakukan jika kita terlihat suatu kebakaran? Ya, jangan panik. Teruslah hubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan. Pernahkah anda mendengar kata-kata berikut? Api kecil menjadi kawan, sudah besar menjadi lawan. Maknanya, jangan bermain dengan api. Sekiranya berlaku kebakaran kecil, kita harus segera memadamkannya sebelum ia merebak dan menjadi besar. Adalah bijak jika anda cakna tentang alat pemadam kebakaran. Sekurang-kurangnya, dengan mengetahui tentang alat pemadam kebakaran, anda mampu memadamkan kebakaran yang kecil bagi mengelakkan kebakaran yang lebih besar. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran. Pertama, air. Kedua, buih. Ketiga, karbon dioksida. Dan keempat, serbuk kering. Selain 4 jenis alat pemadam kebakaran tersebut, kita juga ada pemadam api ABC, selimut kebakaran, malah, pasir dan air juga boleh digunakan sebagai alat pemadam kebakaran. Pertama, jenis air. Label tangki berwarna merah. Pemadam api jenis air digunakan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Kedua, jenis buih. Label tangki berwarna krim. Alat pemadam buih memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Ketiga, pemadam api jenis karbon dioksida. Label tangki berwarna hitam. Pemadam api jenis ini memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Keempat, pemadam api jenis serbuk kering. Label tangki berwarna biru. Pemadam api jenis serbuk kering memadamkan semua jenis kebakaran. Selain daripada 4 jenis pemadam api tersebut, terdapat juga pemadam api ABC. Pemadam api ABC boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara, kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula. Selimut kebakaran juga merupakan alat pemadam api yang diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Selimut ini juga boleh digunakan untuk memadamkan api pada badan mangsa yang sedang terbakar. Mari kita beralih pula kepada jenis-jenis kebakaran. Jenis-jenis kebakaran dikategorikan berdasarkan bahan api yang terbakar. Terdapat 6 jenis kebakaran iaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan kelas F. Jenis kebakaran kelas A melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam. Contoh bahan api yang mudah terbakar jenis pepejal seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar yang lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk kelas A adalah air, buih dan serbuk kering. Jenis kebakaran kelas B pula melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosene, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Jenis alat pemadam kebakarannya pula adalah buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Jenis kebakaran kelas C melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. LPG adalah liquefied petroleum gas seperti gas memasak di dapur. LNG adalah liquefied natural gas iaitu gas asli. Alat kebakaran yang sesuai adalah serbuk kering dan gas karbon dioksida.
Seterusnya, jenis kebakaran kelas D melibatkan logam seperti logam magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai adalah serbuk kering. Seterusnya, jenis kebakaran kelas E adalah kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Serbuk kering dan karbon dioksida sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis ini. Akhir sekali, jenis kebakaran kelas F adalah kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk kebakaran jenis ini adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Alat pemadam kebakaran di sekolah perlu diaudit atau diselenggarakan untuk memastikan ianya sentiasa dalam keadaan yang baik. Perkara yang perlu diperhatikan semasa audit ini ialah jenis pemadam kebakaran, meter tekanan dan tarikh luput. Jenis pemadam kebakaran dapat ditentukan dengan melihat label pada tangki. Meter tekanan pula digunakan untuk menentukan sama ada tangki masih penuh atau sudah kosong. Alat pemadam kebakaran di sekolah tidak boleh melebihi tarikh luput. Jika alat pemadam kebakaran ini melebihi tarikh luput, bermakna ia sudah tidak boleh berfungsi dengan baik. Anda pasti pernah diajar oleh pihak bomba tentang kaedah penggunaan pemadam kebakaran sewaktu latihan kebakaran di sekolah. Mari kita ingat semula kaedah penggunaan pemadam kebakaran tersebut. Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam. Dan keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Mudah kan? Bolehkah anda melakukannya? Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Dah.